Mudah-mudahan asbab daripada ilmu yang diperolehi dapat kita jadikan panduan dan pedoman di dalam usaha kita memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, jagalah perhubungan, jagalah persahabatan dengan Allah, bersahabatlah dengan Allah, kerana Allah taala itu tidak akan mengecewakan kita, kerana dia akan menunaikan segala janji-janji ini. Adapun manusia, kata Imam Ghazali, dia tak akan menunaikan janji. Manusia akan mengecewakan kita, kerana manusia tidak ada kuasa untuk memberi sesuatu seperti Allah. Maka jagalah perhubungan dengan Allah, bersahabatlah dengan Allah. Apa maksud bersahabat dengan Allah? Iaitu senantiasa berkhidmat dengan Allah, melakukan amal soleh zahir dan batin. Barang siapa yang bersahabat dengan Allah, nescaya dia tidak akan menzalimi sesiapa pun. Sebaliknya, kalau kita tidak beramal dengan agama, kita tidak mengikut syariat, nescaya banyak pihak yang kita akan zalimi. Tidak adalah seseorang yang mengamalkan agama di dalam kehidupan dia dengan penuh keikhlasan seperti yang diperintahkan oleh Allah, menzalimi sesiapa pun. Siapa yang mengikut syariat Allah, dia tak akan menzalimi siapa pun. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik, memberi kita taufik, pertolongan zahir dan batin, membimbing zahir dan batin kita untuk beramal dengan agama, beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan kelas-kelas pengajian dan majlis-majlis ilmu yang kita hadiri dalam kehidupan kita dunia ini tidak menjadi suatu benda yang sia-sia. Mudah-mudahan ada perubahan hati kita, akhlak kita zahir dan batin, lidah kita, mata kita, telinga kita, mudah-mudahan semakin baik, semakin berakhlak, berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Sewaktu kita tidak dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu, kemudian Allah Ta'ala milih kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan ada perubahan, walaupun bukan serta-merta, tapi ada beransur semakin baik, lidah kita semakin baik, mata kita semakin baik, telinga kita semakin baik, hati kita semakin baik, semakin bersih. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah malam ni sambungan kitab Faridah. Faridah, muka surat 68, kata silap saya lah, kitab saya. Kitab saya macam ni. Muka surat apa? 68 kan? Kitab baru 70 lebih ke rasanya. Subhanallah, 68, 79 yang kitab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina fid darin. Ya Rabbal Alamin. Telah berkatalah Tuan pengarang kitab, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dengan asbab ilmu yang beliau titipkan di dalam dada kita ni, mutiara-mutiara ilmu yang sangat bernilai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau, ahli keturunan beliau hingga kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua yang dapat belajar, dapat mengaji, dapat baca, dapat dengar surahan ilmu yang dititipkan dalam kitab ni, mendapat manfaat dunia dan akhirat dengan karangan beliau ni. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi muka surat 68 kalau edisi kitab macam saya ni lah. Kalau yang baru sikit 70 berapa? 79.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas diri kita. Masuklah saya sekali, saya yang paling utama sekali. Wajib, apa maksud wajib di sini? Wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Yang ini perkara yang diperintah oleh Allah ke atas mukallaf sebagai perintah yang muktamad, yang putus. Itu wajib pada syarak. Perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah suruhan yang muktamad. Tidak ada seorang pun yang boleh mengecualikan diri apabila perkara itu diwajibkan oleh Tuhan. Maka ini di antara perkara yang diwajibkan oleh Tuhan. Banyak perkara yang Allah wajibkan pada kita ni. Kalau kita jauhkan diri daripada majlis ilmu, kita akan dapat mengetahui beberapa perkara saja yang Allah wajibkan atas diri kita. Padahal banyak. Maka bertuahlah orang-orang yang Allah pilih duduk dalam majlis ilmu kerana Allah Ta'ala nak memaklumkan bahawasanya banyak tanggungjawabnya terhadap Allah, supaya dia tidak hidup atas dunia ini dalam keadaan perasan dah melakukan kewajipan, walhal yang kita buat baru 1-2 perkara. Walhal baru 1-2 perkara wajib yang kita buat, kita dah merasakan kita dah membuat segala yang diperintah oleh Allah. Sedangkan yang Allah perintah tadi kita tu banyak. Ada kalanya wajib yang dilakukan oleh anggota zahir, ada kalanya perkara yang Allah wajibkan yang dilakukan oleh hati. Jadi banyaklah. Jadi ini di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf. Siapa di mukallaf ni? Orang yang berakal, tidak gila. Kemudian sampai seruan agama pada diri dia. Kemudian dia boleh mendengar ataupun boleh melihat. Lagi cukup umur. Cukup umur, baliglah. Baligh sampai seruan agama Islam, boleh mendengar, melihat. Satu lagi apa? Boleh mendengar, melihat. Satu lagi apa? Syarat mukallaf ada berapa? 4 kan? Berakal, balik sampai seluruh agama Islam, boleh mendengar, melihat. 4. Siapa yang ada 4 ni, dia mukallaf. Walaupun dia tak pergi daftar dekat Jabatan Agama. Tak perlu daftar nak jadi mukallaf. Tak perlu nak daftar jadi mukallaf ni. Bila-bila siapa saja, apa bangsa dia, di Cina, di Melayu, di India, dia ada 4 syarat ni. Nama dia mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Orang yang terikat dengan hukum hakam Allah. Dia tak boleh lari daripada hukum Allah. Mana dia lari, mana dia pergi, mana waktu dia duduk, dia tetap duduk dalam undang-undang Allah. Itu mukallaf. Jadi di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita, bila Allah Ta'ala wajibkan, maka kenalah kita buat. Kalau tak buat, diazab nanti oleh Allah. Ada ancaman daripada Allah kalau kita meninggalkan perkara yang wajib. Allah ancam dengan dosa, dengan azab. Iaitu mana? Taubat daripada dosa. Taubat daripada dosa. Jadi taubat ni dia ada rukun. Taubat ni ada rukun. Orang yang nak bertaubat wajiblah tahu rukun. Taubat ni ibadat, dia ada rukun. Kalau kita bertaubat tak cukup rukun, maka itu bukanlah taubat. Itu bukan taubat namanya. Dia tidak akan menggugurkan dosa kita. Jadi kalau kita nak bertaubat, bukan nak bertaubat, waktu nak bertaubat tu wajiblah ada 3 rukun ni paling kurang, atau rukun yang asas taubat. Paling tidak. Jadi daripada raja sampai dah ke bawah wajib bertaubat. Maka raja pun dia tahu, dia mesti kena tahu apa rukun bertaubat.
Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, suami, isteri, pemimpin, datuk, datin, tan sri, artis, semua diwajibkan bertaubat kepada Allah. Baik, bila sebut taubat, dia ada rukun. Ada rukun. Macam semayang, ada rukun. Kalau tak cukup rukun, tidak dipanggil solat. Kalau tak cukup rukun, solat belum didirikan. Maka kalau taubat ni tidak cukup rukun, belum lagi kita bertaubat. Walaupun kita menangis, walaupun kita menangis, air matanya menangis, tak henti-henti menangis, rupa-rupanya dia belum bertaubat lagi. Itulah bahayanya kejahilan. Itu bahaya jahil. Kita akan beribadat dengan sangkaan, sangka-sangka, rasa-rasa aku dah taubat dah sebab tadi menangis dah. Baik, bila sebut taubat dia ada rukun. Ini rukun dia yang secara asas lah, secara asas, dasar, paling tidak ini wajib mesti kena ada. Taubat ni satunya yang kita kena tahu, taubat ni ibadat hati. Taubat ni ibadat hati, bukan ibadat anggota lidah, bukan. Bukan taubat anggota badan, kaki, tangan, mata, telinga tak. Taubat ini amalan hati. Sehingga orang yang lumpuh kaki tangan ni, yang tertutup matanya, tak boleh buka dah mata, lumpuh dah, dia masih lagi ada peluang pulang kepada Allah. Taubat ni mana pulang kepada Allah. Allah panggil, pulanglah, tubu ila Allah. Pulanglah, kembalilah pada Allah. Jangan teruskan perjalanan yang sesat tu. Jangan teruskan perjalanan yang sesat tu, yakni dosa dan maksiat tu, jalan yang sesat. Allah Ta'ala kata, tubu, naklah kamu pulang, pulanglah, kembalilah kepada pangkuan Allah. Pulanglah kepada melaksanakan taat, pulanglah kepada mentaati, kembalilah kepada taat setelah kita menyimpang dengan melakukan dosa maksiat. Jadi setiap kali kita membuat dosa maksiat zahir ataupun batin, sesungguhnya kita telah tersasar daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bermaksud Islam, mengikut syariat. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau Allah suruh kita solat, kita tak solat, maknanya kita dah menyimpang ke jalan lain. Kalau Allah suruh tutup aurat, kita dedah aurat, maknanya kita dah menyimpang jalan lain. Allah suruh hati kita bersangka baik, kita jadi orang yang suka bersangka-sangka buruk pada orang, maknanya kita dah menyimpang jalan lain. Allah suruh tawaduk, merendah diri, tapi kita sombong, merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih betul, lebih soleh daripada orang lain. Sesungguhnya kita dah menyimpang ke jalan yang lain. Allah suruh lidah kita cakap yang baik-baik, kita cakap yang haram, sungguhnya kita dah menyimpang daripada jalan lurus. Allah suruh menuntut fardu ain, kita tinggalkan belajar, kita dah menyimpang jalan yang lain. Maka Allah Ta'ala kata, tubu ila Allah, pulanglah kepada Allah, kembalilah. Jangan teruskan perjalanan yang sesat tu, kerana kalau kita teruskan, tak nak kembali, akan menjatuhkan kita nanti di penghujung jalannya ke neraka Allah. Maka pulanglah, kembalilah. Jadi nak kembali, nak pulang ni kena ada ilmu. Kalau kita tersesat, nak kembali, nak U-turn balik ke jalan yang betul, kena ada pengetahuan. Takut nanti kalau tak ada ilmu, pusing-pusing ikut situ. Kita sesat dalam hutan, nak keluar balik jalan utama, nak kena ada ilmu dah. Kita tak boleh main gedah je. Tu yang gedah-gedah makin jauh, makin sesat, makin sesat, makin sesat, sebab tak ada ilmu nak pulang. Begitulah juga kita yang dah tersesat dengan dosa dan maksiat, kena ada ilmu macam mana cara nak pulang kepada Allah. Jadi wajib belajar. Ni nak belajar lah ni. Ni nak belajar lah ni. Mudah-mudahan kita selamat pulang. Mudah-mudahan kita selamat pulang, selamat kembali kepada Allah. Kalau tak, nanti kita pusing-pusing jalan situ je, ataupun makin lagi sesat. Makin sesat.
Asalnya dekat je sesatnya tu, tapi oleh kerana tak ada ilmu nak patah balik, kita pun jalan ikut suka hati kita, rupanya makin jauh, makin masuk dalam hutan, entah mana-mana tak tahu. Tu bahaya. Jadi ilmu itulah yang nak menyuluh, ilmu itulah yang nak menyuluh jalan. Ilmu itulah cahaya, suluhan daripada Allah, supaya hamba dia nampak jalan macam mana nak patah balik. Nanti kita kena belajar lah. Yang pertama, taubat ni, ingat taubat ni ibadat hati. Dia tak syarat bersuci dari hadas besar, tak syarat bersuci dari hadas kecil, tak syarat tubuhnya bersih daripada najis, tidak syarat menghadap kiblat, tidak syarat duduk atas sejadah. Dalam mana-mana tempat pun dia boleh bertaubat, kerana taubat ni amalan hati. Amalan hati. Cuma yang terbaik ini nak kembali kepada Allah tu dengan persiapan yang sempurna lah. Dia tak berhadap besar, suci daripada hadap besar kecil, berwudu, pakai pakaian yang baik. Itu markah lain. Itu markah lain. Tapi bukan syarat nak mengesahkan taubat kena pakai pakaian suci daripada hadap besar, tutup aurat. Tidak syarat. Kerana taubat tu ibadat hati. Yang pertama, syarat kita yang buat dosa ni, sama ada dosa besar atau dosa kecil, kena kembali kepada Allah. Tercabut daripada maksiat yang ada di dalam mengerjakan dia. Itu yang pertama. Makna tercabut ni makna tinggalkan terus. Tinggal terus, berhenti 24 jam. Serta-merta berhenti daripada dosa itu. Itu yang pertama. Kalau tangan dia, kalau dia tengah minum arak, dicampakkan. Kalau dia tengah minum arak, dicampakkan, dibuang serta-merta. Cabut dan tinggalkan. Yang kedua, menyesal atas mengerjanya dosa kerana Allah Ta'ala. Inilah sebesar-besar segala rukun taubat. Ini yang paling besar sekali dalam rukun taubat, yang paling besar sekali, paling utama sekali ni, menyesali. Kenapa kita menyesal? Kerana luput, hilang daripada kita sesuatu perkara yang sangat bernilai, yang sangat utama, yang sangat bernilai, yang sangat berharga, iaitu taat kepada Allah. Dalam keadaan taat, patuh, tiba-tiba hilang taat, maka menyesal gitu. Ibaratnya dalam tangan kita ada berlian mahal, maka dengan asbab kelalaian dan kelekaan kita, berlian tadi yang sangat bernilai tadi dicuri contohnya, menyesal tak kita? Ada tak penyesalan hilang benda bernilai tadi? Kalau benda tak bernilai, kita tak menyesal, tinggalkan. Jadi nak menimbulkan perasaan menyesal tadi tu, kena tahu taat tu nilainya macam mana, betapa besarnya taat dan patuh kepada Allah tu. Sebab itu baru bila hilangnya taat tu, baru kita rasa menyesal. Ya Allah, hilang dah taat. Kenapa boleh aku ni buat maksiat? Kenapa boleh hilangnya taat tadi tu? Dengan sebab leka kita, cuai kita, taksir kita. Taksir ni makna cuai lah. Hilang taat kepada Allah, maka menyesal dengan sebab hilangnya taat kepada Allah. Macam hilang benda bernilai. Hilang benda bernilai kan kita menyesal, tak habis-habis sebut cerita dah lama dah. Yang menyesalnya aku tak jaga benda tu, menyesalnya aku tak simpan benda tu di tempat yang betul dah, kena curi dah, menyesalnya lah. Sebab apa? Benda bernilai hilang.
Kalau benda murah-murah, batu keliki jalan tu kan, sambil kita balikkan, kita kutip dia 2-3 biji letak dalam poket, besok hilang, tak menyesal kita. Tak ada nilai pun, benda mudah nak dapat. Benda mudah nak dapat. Tapi kalau yang katanya intan berlian, mutiara ke contohnya, payah nak dapat. Tiba-tiba dengan sebab leka kita, cuai kita, hilang. Aku menyesal kita. Sebab tak jaga betul-betul tadi tu. Tu nak menimbulkan perasaan menyesal tu. Penyesalan tu, itu yang di antara rukun taubat yang besar sekali. Penyesalan. Penyesalan yang terbit dalam hati, bukan penyesalan yang di lidah. Kalau di lidahnya kita kata menyesal, aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal derhaka pada mak ayahku, padahal di hatinya tak ada pun penyesalan. Sebab tu tadi kata taubat ni ibadat hati. Kadang mulut kita ni, lidah kita menipu. Saya menyesal, saya menyesal, saya menyesal, padahal bukan dalam hati pun, lidah je. Kalau anak derhaka pada mak bapak, dia menyesal, minta maaf hari raya, mak ayah ampunkan saya, maafkan saya menyesal, lidah je. Dalam hati sebenarnya tak ada pun penyesalan tu. Sebab tu selang 2-3 hari buat balik. Sebab tu kita mudah ulang balik, sebab sebenarnya tak ada penyesalan. Tapi kalau penyesalan tu betul terbit daripada lubuk hati dia takkan ulang lagi dah. Jadi nak dapatkan penyesalan yang sebenar-benar tu bukan mudah. Nak kena hati yang benar. Kalau isteri nak bertaubat daripada derhakanya pada suami, dia menyesal atas kederhakaan dia, bukan penyesalan di lidah, tapi yang terbit daripada dalam hati dia, insya-Allah dia takkan ulang dah. InsyaAllah dia takkan mudah untuk ulang balik, sebab penyesalan tu tadi dah yang mengajar dia. Boleh faham tak tu? Tu penyesalan bukan di lidah, hatinya menyesal sungguh. Menyesal sungguh. Sebab tu payah sebenarnya. Ni kita cakap ni senang, saya pun cakap senang lah, menyesal. Tapi nak melahirkan penyesalan tu bukan boleh buat-buat. Dia bukan boleh buat-buat, bukan buat-buat menyesal. Bukan buat-buat menyesal. Menyesal sungguh-sungguh. Kalau buat-buat menyesal, banyak ini dalam TV tu berlakon-berlakon menyesal. Itu berlakon kita ni. Memang betul-betul menyesal. InsyaAllah kalau betul penyesalan dia, insya-Allah dia tidak mudah untuk kembali balik. Kalau penyesalannya itu betul, dalam hati dia menyesal dengan sebab menyimpang daripada ketaatan, hilang ketaatan tadi. Menyesal sebab buat benda yang Allah larang tu, bukan menyesal kerana bala yang turun. Jaga. Kadang-kadang kita ni bertaubat sebab datangnya bala, dapat balasan Allah tu yang menyebabkan kita menyesal. Itu tak kira. Kerana penyesalan itu bukan kerana Allah, tapi penyesalannya kerana bala yang turun, bukan sebab bala yang turun. Fardu takdir, orang ni tadi yang nak taubat ni, kalau tak ada musibah pun atas diri dia tetap nak kembali kepada Allah. Walaupun tak datang musibah bala atas diri dia, dia tetap nak kembali kepada Allah. Sebab penyesalan dia tu tadi ikhlas kerana Allah, bukan dengan sebab bala yang turun. Contoh kalau dia ahli perniagaan, kaya-raya, tiba-tiba Allah balakan dia dengan rugi, lalu dia menyesal sebab salah guna kekayaan dia sebelum ni, berjudi begini begitu, Allah balakan dia dengan muflis, lalu dia menyesal atas dosa dia. Menyesal sebab apa? Bala tadi tu, bukan kerana Allah. Itu tak kira. Sebab tu Imam Ghazali dia kata apa? Taubat ni aqabatut taubat, gunung taubat.
gunung taubat. Sebab taubat tu bukan senang, bukan mudah, banyak halangan, banyak gangguan. Nak bertaubat tu nafsu kata jangan gini. Setan datang bisikkan ragu-ragu, tak payah taubat, nanti kau ulang balik, tak payah taubat, nanti 2 hari kau buat balik, nanti kau main-main dengan taubat, nanti Allah lagi benci, nanti dulu, biar dulu. Kita tak ada ilmu, maka kita ditipulah oleh syaitan tadi. Dan kita pun tak jadilah nak bertaubat sebab termakan pujuk rayu syaitan tadi. Padahal ada jalan dia nak menepis bisikan-bisikan macam tu. Imam Ghazali ajar dah dalam kitab. Kalau datang bisikan dalam hati macam tu, macam mana nak buat? Macam mana nak buat kalau datang syaitan bisik? Tak payahlah, nantilah dulu, nanti sekarang kalau kau taubat hari ni, minggu depan kau buat balik, jadi sia-sia taubat kau. Biarlah dulu, nantilah dulu, katanya syaitan. Kita tak ada ilmu nak menangkis, maka terberdayalah, tak jadilah kita bertaubat. Minggu depan nak taubat, dia datang lagi, dia bisik lagi benda yang sama, tangguh lagi. Tu kalau dengan maknanya kita berhenti, kalau contoh yang minum arak tadi, dia buangnya botol araknya serta-merta, tapi dalam hati tak menyesal, tak cukup syarat, tak cukup rukun. Yang ketiga, berazam, berjazam atas ketiadaan kembali kepada maksiat itu. Dan tambah lagi, bukan maksiat tu saja, segala maksiat. Azam takkan buat segala jenis maksiat, zahir dan batin. Bukan azam nak berhenti minum arak je, faham tak? Kalau azam nak berhenti minum arak saja, berjudi nak lagi, itu mudah. Nafsu masih lagi seronok, nampak tak? Jadi kerana ada lagi peluang nak buat maksiat. Bukan semata-mata berazam, contoh kalau dia nak bertaubat daripada minum arak, bukan semata-mata berazam, berjanji dengan diri, dengan Allah, takkan minum arak dah selama-lama, bukan itu saja. Kena berazam takkan buat segala dosa yang pernah dibuat, dan berazam tidak akan membuat dosa yang belum dilakukan lagi. Bulat hatinya. Dosa-dosa yang dah buat, azam tak ulang dah sampai mati, tak sentuh dah sampai mati, walau ada peluang, walau ada ruang, walau orang tak nampak, walau orang tak tahu. Dan berazam untuk tidak membuat dosa yang belum pernah dibuat. Maknanya dia akan kawal. Dia akan kawal. Maknanya yang belum buat, dia kawal, dia takkan buat. Yang dah buat, dia azam tinggalkan. Mesti ada azam macam tu. Putus hatinya dengan segala jenis dosa dan maksiat. Senang ke susah? Susah. Mana yang kita kata senang je taubat ni? Istighfar je lah. Istighfar. Taubat. Istighfar. Kita pun istighfar lah. Bila dah istighfar, 2-3 lenggok, dah Allah ampun dah dosa. Sebab tu kita akan ulang balik dengan senang. Sebab tu kita ulang balik dengan mudah-mudah kita buat balik. Sebab taubat ni tak betul. Sebab tu kita boleh ulang balik dengan seronok. Tak mikir banyak kali nak buat balik. Sebab pada kita taubat tu senang. Bila-bila masa boleh. Nampak tak tu? Jadi mana yang kita kata kita dah taubat ni? Rupanya sebelum ni berlakon je. Aku azam tak minum arak dah.
tapi dalam hati masih lagi nak berdeng, cukup tak syarat? Cukup tak? Rukun cukup tak? Tak cukup. Tak cukup sebab kita hanya azam nak tinggalkan maksiat minum arak, tapi masih lagi berseronok nak berdengki, betul? Jadi cukup tak rukun? Rukun dia tadi apa? Azam meninggalkan segala maksiat. Kita hanya azam nak tinggalkan satu je maksiat. Itulah bahayanya bila kita tak belajar ni. Kita berasa macam dah buat dah. Rasa-rasa besok mati terbeliak biji mata kita tengok dosa bergunung ganang, berkapal-kapal. Sedangkan dulu kita kata kita dah bertaubat. Menyesal tak? Menyesal. Sebab dulu bertaubat tanpa ilmu. Tok guru panggil, ajak belajar mengaji, tak nak. Berasa pandai, tapi cara buatnya salah. Ni dipanggil jahil murakkab. Ni jahil murakkab, kebodohan yang bertingkat-tingkat, kebodohan yang berlapis-lapis. Yang pertama, jahil buat ibadat. Yang kedua, dia jahil yang dirinya jahil. Itu yang membuatkan dia tak nak belajar. Itu yang membuatkan kita tak nak belajar. Yang pertama, kita memang tak pandai solat. Yang kedua, kita tak sedar dan kita bodoh. Kita tak tahu yang kita tu tak pandai solat. Kita merasakan kita pandai solat, sebenarnya kita tak pandai solat. Inilah yang menegah diri kita daripada nak datang dengar carahan, surahan ilmu. Sebab pada kita, kenapa aku nak belajar? Aku dah tahu semayang. Aku dah tahu dah taubat tu. Kenapa nak pergi belajar lagi, nak dengar bab taubat ni? Aku dah tahu. Padahal dia tak sedar yang dia tak tahu. Itu nama jahil murakkab. Bodoh yang bertingkat-tingkat. Kebodohan yang berlapis-lapis. Ini na'udzubillah, ini bala ni. Kalau dalam hati kita dan diri kita ada penyakit jahil murakkab ni, bala. Orang ajak kita belajar, kita tak nak belajar. Sebab apa? Aku dah tahu, tapi cara buatnya salah. Tu. Dah selama-lama dia akan beribadat dengan yang salah tadi, dan dia tak nak pergi belajar sebab sangkaan dia dah tahu. Sangkaan dia dah pandai. Sangkaan dia dah pandai. Buat apa tu nak pergi belajar? Rupanya dia taubat tadi, macam dalam bab taubat ni, dia tak nak dengar bab taubat ni sebab pada dia adalah taubat. Kita istighfar tu taubat lah. Dipaham macam tu. Kita istighfar, astagfirullah, lepas semayang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Okey, dah taubat. Senang. Banyaknya senang. Mana hati kita waktu kita ucapkan astagfirullah? Mana hati kita? Waktu kita menyebut astagfirullah, mana hati kita? Dalam fikiran kita melayang entah mana-mana. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mana hati kita? Ada syarat, ada rukun, ada penyesalan, ada azam nak berhenti daripada segala dosa, ada azam nak buat segala kebaikan. Tak ada. Walaupun lidahnya astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah, mana yang kita kata kita dah bertaubat? Tak cukup rukun. Undang-undang mana yang kita pakai? Undang-undang mana yang kita pakai? Siapa yang mengajarkan cara taubat macam tu? Nafsu. Nafsu yang mengajar kita, itulah taubat. Ditipu je. Ditipu. Ditipu. Kena tipu. Kena tipu gitu. Jadi taubat ni wajib. Taubat ni wajib ni. Taubat ni wajib. Contoh kita nak solat.
Solat nak kena bersih zahir batin. Walaupun tubuh kita, pakaian kita suci dah daripada najis, tapi hati kita masih lagi bernajis. Najis hati, itulah penyakit hati, itulah hasad, dengki, ujub, rasad. Itu semua dosa tu. Dosa hati ni wajib bertaubat. Dia takkan gugur dengan kita ambil wuduk. Dosa hati dia takkan gugur dengan kita bersedekah. Kata ulama, dosa hati ini dosa besar. Dosa hati dosa besar. Maksiat hati ni dosa besar. Hasad, dengki, riak, takabur. Dosa besar, bukan dosa kecil tu. Hari ni kita masukkan dalam tabung masjid RM100. Sedekah subuh Jumaat RM100. Tak gugur dosa kita. Yang gugur hanya dosa kecil. Dengan bersedekah tadi tu menggugurkan dosa kecil. Dengan melangkah kaki ke masjid surau, solat, ngaji, gugur dosa kecil. Dengan mendirikan solat 5 waktu, gugur dosa kecil. Dosa besar tak gugur kecuali bertaubat yang cukup rukun dan syarat. Mudah-mudahan kita diberi faham oleh Allah. Ngaji macam-macam kita nak kena ngaji. Kita nak kena ngaji banyak, ada ngaji agama ni kena ngaji banyak. Jangan ngaji sikit-sikit, ngaji banyak-banyak, banyak benda yang kita nak kena tahu. Yang ketiga, azam ketiadaan kembali kepada maksiat itu. Azam takkan buat dah sampai mati. Andai Allah panjangkan umur kita 100 tahun, takkan ulang dah. Walaupun pada waktu tu orang tak nampak, orang tak tahu, walaupun benda tu ada depan mata, nak buat boleh. Orang tak nampak pun boleh je. Tapi dia takkan buat dah. Sebab dia dah azam yang putus, takkan kembali sampai bila-bila dah. Bukan hari ni dia azam nak tinggalkan dosa tu 2-3 tahun, nanti lepas masuk 4-5 tahun nak buat balik. Itu tak cukup syarat, kerana hatinya masih lagi tidak putus dengan dosa tadi. Tak putus lagi hati dia. Faham tak tu? Tak putus, ada lagi angan-angan nak buat. Tapi bukan sekarang lah, sekarang ni taubat dulu. Sekarang taubat dulu mengumpat. Sekarang taubat dulu mengumpat, azam tak nak mengumpat dah 2-3 bulan ni, sebab nak pergi haji tak lama lagi. Jadi mulai hari ni aku tak nak dah mengumpat, berdengki, berdendam, aku taubat sebab nak pergi haji dah ni. Tabung haji dah bagi tahu aku ada dapat peluang lagi haji. Lagi umrah ni aku nak taubat lah. Tapi nanti tahun depan tu tak. Tahun depan tu dia nak ulang balik lah. Tapi sementara nak pergi haji nak kena suci dulu. Tak cukup, tak sah taubat dia. Tak sah taubatnya sebab hatinya tak putus. Nak taubat lah. Kejap lagi nak solat. Kejap lagi nak solat. Tak boleh bawa dosa-dosa hati. Kena bersih hati. Macam mana bersih zahir, macam tu lah kena bersih hati sebab nak menghadap Allah secara khusus ni. Jadi aku ampunkan semua orang. Aku tak nak dah berdengki, berdendam, sangka bukan-bukan. Aku tak nak dah sebab nak solat. Kang lepas solat kang sambung balik. Kang lepas solat kang ambil balik, sambung balik. Tak jadi. Faham tak tu? Masuk putus hati tu. Putus dah. Talak 3. Tak boleh kembali dah sampai bila-bila. Putus hati. Kalau talak 1, talak 2 ada peluang nak rujuk-rujuk lagi. Ni dah talak 3 putus dah. Macam tu lah ibarat dia. Tak ada dah keinginan nak ulang sampai bila-bila. Senang ke susah? Susah. Jadi jangan ingat taubat ni senang ni.
Jangan kita ingat taubat ni senang dengan astagfirullah, 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 astagfirullah. Taubat dah, bayar dah, dosa dahaka mak ayah gugur, dosa dahaka suami gugur. Tak. Tidak. Selagi tak cukup syarat rukun. Walaupun Zohir matanya menangis, keluar air mata darah sekalipun. Keluar air mata darah dia menangis. Maafkan. Aku menyesal. Tolonglah, saya menyesal, saya takkan ulang dah. Rupa lidah je, hati dah tak cukup syarat. Sebab hati dia masih lagi ada keinginan kebarangkalian dia akan buat balik besok. Jadi terangkan betul-betul. Nampak tak tu, kita ditipu oleh syaitan, ditipu oleh kebodohan kita sendiri. Yang tak nak belajar ni, kita ditipu oleh kebodohan kita. Syaitan kata kau dah taubat, syaitan kata kau dah taubat, kau jangan risau, kau dah taubat, baru ni kau pergi haji, umrah dah, Allah dah ampunkan dah. Rupa-rupanya belum lagi. Allah, pentinglah ilmu, pentingnya ilmu. Jangan sombong tak nak mengaji. Ngaji fardu ain tu, ngaji fardu ain betul, tauhid untuk akidah, fiqh untuk syariat gitu, tasawuf untuk amalan hati gitu, ngaji tajwid paling tidak yang nak pakai dalam solat, bacaan-bacaan ngaji dah. Tak payah kalut nak ngaji benda pelik-pelik. Fardu ain ni belum lagi selesai. Fardu ain ni belum selesai lagi. Banyak lagi yang fardu ain kita tak faham lagi. Tak payah nak ngaji benda pelik-pelik lah. Allah tak tanya kenapa tak ngaji benda pelik-pelik. Allah tak tanya. Nanti Allah tanya kenapa tak belajar ilmu yang diwajibkan. Kita kena tipu je. Bila kita belajar baru sedar kita dah ditipu berpuluh tahun. Mujur tak terjun lubang kubur petang tadi. Mujur tak terjun lubang kubur petang tadi. Kalau terjun lubang kubur petang tadi, terjunlah dengan kebodohan kita. Terjunlah kita dengan kebodohan kita. Terjunlah dalam kubur dalam keadaan sangka-sangka konon-kononnya amalnya dah betul dan diterima oleh Allah. Rupa-rupanya terjun dalam lubang kubur dengan penipuan syaitan. Menyesal kita. Dulu untuk guru ajak mengaji, kita palingkan muka, kita tutup telinga. Kita kata sibuk, kita kata sibuk hal orang. Kubur masing-masing. Itulah kesombongan kita. Makan diri balik. Itu azam. Dan jika adalah maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri dan zina dengan isteri orang, maka bagi taubatnya rukun yang keempat, iaitu mengembalikan zalamah kepada empunyanya. Ni kalau dosa sangkut dengan orang, tambah rukun lain. Tambah lagi rukun. Kena pulangkan, kena minta halal, kena minta redha, kena minta maaf, kena gantikan balik. Berat. Sebab dah sangkut dengan orang. Atau minta lepas daripadanya dengan tafsir pada mazhab kita Syafi'i. Di sisi mazhab Syafi'i bab taubat ni berat. Di sisi mazhab kita Syafi'i, taubat ni berat. Sebab nak kena cerita satu-satu dengan orang tu. Apa salah kita? Memang kena pancung lah leher kita jawab. Memang kena pancung. Memang kena pancung lah jawab. Sebab di sisi mazhab kita Syafi'i, kalau macam hari raya tu tak pakai. Kalau hari raya tu maaf zahir batin tak sah. Sisi mazhab kita Syafi'i tak sah.
Sebab di sini mazhab kita Syafi'i kena hurai satu persatu. Selamat Hari Raya. Saya nak minta maaf pakcik, baru ni saya skodeng anak pakcik mandi kat sungai tu. Sekejap pakcik ambil kuih kat dapur. Sekejap pakcik ambil kuih kat dapur. Sekejap. Tunggu sekejap. Dia keluarkan senapan gajah, tembak kepala kita. Sisi mazhab Syafi'i berat nak kena cerita sesuatu. Siapa sanggup? Sanggup tak? Sanggup? Sanggup teruskan. Cerita tak? Pakcik, saya minta maaf pakcik. Apa? Kenapa ni minta maaf? Apa ni raya ni? Lepas tu segera pakcik yang hilang selalu tu, saya ke dah punya kerja. Engkau tak. Duduk kejap. Minum dulu puas-puas. Makan kuih-kuih dulu. Siap. Lepas daripada tu pakcik tu berlasar kita. Ingat main-main ni. Susah weh. Taubat ni. Mikir banyak kali. Sebab tu kalau tak ada ilmu berat itu. Memang tak jadi taubat dah jawab. Kalau tak ada ilmu memang tak jadi taubat dah jawab. Sebab tu penting ilmu tu. Ilmu tu penting. Dan mazhab Maliki muju ada khilaf, muju ada ikhtilaful a'immati rahmatun lil ummati. Berkhilaf-khilaf ulama itu menjadi rahmat pada umat. Tapi seandainya kita mikir kalau nak bertaubat ikut apa yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i ni, berat, tak sanggup aku ni. Aku ni baru nak pergi ngaji Iqra. Ini kalau cakap terang-terang memang balik tak ada kepala aku ni. Macam mana aku nak ngaji Iqra ni? Sembahyang pun tak buat lagi ni. Baru nak belajar bab solat ni. Ni kalau pergi minta maaf, cerita satu-satu memang balik tak ada kepala dah aku. Tak jadi lah. Nampak tak? Dia akan menjadikan dia putus asa dari nak taubat. Tapi kalau sanggup tak ada masalah. Kalau dia sanggup, dia nak terima balasan atas dunia, atas dosa dia, silakan. Tak ada masalah. Cerita satu-satu. Dah berani buat, berani nak tanggung cerita satu-satu. Tak ada masalah. Tapi kalau seandainya dengan begitu menjadikan dia putus asa, tak jadi taubat, maka boleh nak i'tiqad ataupun taklid mengikut mazhab Maliki jadi. Memada ia minta lepas dengan ijma' secara umum dah. Minta maaf lah. Saya minta maaf semua dah yang dah berlaku sebelum ni. Tu umum lah tu. Padahal ada macam-macam tu. Kalau hurai tak balik kita tu. Baru rumah pertama itu pergi. Baru rumah pertama tak balik lah. Itu belum rumah kedua lagi. Memang tak balik lah. Maka boleh. Tapi ada syarat dia. Ada syarat dia. Selepas daripada minta maaf secara umum tu, kena buktikan kepada Allah. Terus beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sesungguh-sungguhnya. Dan meniatkan pahala kepada orang yang ada hak atas diri kita tu. Mudah-mudahan di hari kiamat besok dia tak berhujjah atas diri kita. Jadi mikir ikut jalan tu, insya-Allah boleh nak taubat. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau macam ni baik tak payah. Nampak tak? Dia akan jadi putus asa, tapi ada jalan yang kedua. Ikut, maknanya mengikut pendapat Imam Malik mengatakan memada dengan meminta maaf secara umum. Lepas tu buktikan kepada Allah dengan amal soleh sebanyak-banyak. Dan meniatkan pahala-pahala amal tu tadi kepada orang yang kita ada dosa dengan dia tadi. Faham tak tu? Boleh faham tak? Jadi barulah kita tak putus asa nak taubat. Macam tu cara dia. Buktikan tidak mustahil. Tidak mustahil
dengan kebenaran kita yang kita tunjukkan kepada Allah, nak kembali kepada Allah ni, nak jadi orang baik sisi Allah ni. Mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah terima kita, dan Allah permudahkan urusan kita nanti di hari kiamat. Tidak mustahil Allah Ta'ala akan menguruskan benda itu. Tak mustahil. Mustahil ke Allah nak lepaskan kita daripada hujah-hujah orang lain tadi kita? Mustahil ke tidak? Tidak mustahil. Tapi kena bukti sungguh-sungguh. Kena bukti sungguh-sungguh. Kena buktikan pada Allah. Bukan bukti pada orang. Bukti pada Allah yang kita memang nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh. Bukan kerana orang. Bukan kerana pujian. Bukan. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibantu, ditolong, diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan orang yang ada hak atas diri kita tu takkan mengambil haknya atas diri kita. Mudah-mudahan dia memaafkan kita. Allah yang menggerakkan hati hamba ni untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Betul tidak? Jadi tidak mustahil. Tidak mustahil. Tiba-tiba, contohlah, tiba-tiba dengan berkah keikhlasan, kesungguhan hamba yang betul-betul menyesal dan nak jadi baik tadi, dia buktikan ketaatan daripada Allah, dia buat amal soleh betul-betul, dia sucikan hati dia betul-betul, memang dia buat betul-betul, bukan main-main, dia buat betul-betul, dan sampai peringkat Allah Ta'ala kasih kepada dia. Contoh, Allah redha kepada dia sebab Allah tengok memang dia ni sungguh-sungguh nak kembali kepada Allah. Lalu Allah gerakkan hati orang-orang yang tadi tu. Allah Ta'ala gerakkan hati-hati orang yang tadi tu, yang lain-lain tu, untuk memaafkan sekalian orang yang berdosa dengan dia, sama ada sengaja ataupun tidak. Nampak tak ada? Boleh faham tak cerita ni? Tiba-tiba je dalam hati orang tadi, contohlah tiba-tiba dia pun dalam hati, aku ampunkan segala dosa-dosa orang lain atas diri aku, padahal tak ada orang minta maaf dengan dia. Dia pun nak jadi orang baik juga. Dia pun nak jadi orang baik juga. Dia pun tahu, dia pun sedar, diberi kesedaran bahawa manusia itu memang tak boleh lepas daripada dosa sengaja itu pun tidak. Dia pun nak jadi orang baik juga. Dengan kehendak Allah, Allah gerakkan hati dia. Dia pun, aku ampunkan segala dosa-dosa orang lain yang ada hak tadi aku, sama ada dia sengaja buat ataupun tak sengaja buat, dalam keadaan aku tahu, yang aku tak tahu, aku maafkan semuanya. Selamat tak dia? Sebab tu kita ni pertama-tama sekali, kalau nak orang maafkan kita, kita kena maafkan orang terlebih dahulu. Kita kena maafkan orang terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan sikap kita, sifat kita yang macam tu, Allah gerakkan hati orang lain memaafkan kita. Jangan kita harap orang maafkan kita, tapi kita masih berdendam dengan manusia lain. Jangan. Jangan. Kita kena dulu maafkan. Ya Allah, aku maafkan semua orang, ya Allah. Walaupun aku tahu ada manusia yang sengaja membuat benda begini begitu atas dia aku. Aku maafkan, ya Allah. Kerana Engkau, ya Allah, mudah-mudahan Engkau redha pada aku. Dan ya Allah, aku ni pun ada banyak dosa dengan orang lain. Harap-harap, ya Allah, orang lain pun terdetik hati nak maafkan aku. Macam tu. Bila lagi? Nabi SAW tidak mengajar umatnya menjadi pendendam. Nabi tak ajar umatnya jadi pendendam. Nabi ajar umatnya menjadi pemaaf. Kalau kita nak selamat, tirulah akhlak Nabi SAW. Pasti selamat, garanti dah, itu jaminan Allah. Kalau dapat ikut tiru akhlak Nabi, selamat dah. Siapa yang jamin selamat tu? Allah yang bagi jaminan. Pasti kau akan selamat kalau kau ikut akhlak dia. Kau pasti selamat. Garanti. Tapi nak ikut yang tak sanggup ni, syaitan kata jangan, nafsu kata jangan, maka selama-lamalah kita ni saling berdengki, saling berdendam sampai mati. Akhirnya dua-dua rugi, dua-dua menyesal. Maafkan kerana Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, aku ni banyak dosa dengan orang, ya Allah, banyak dosa ni, tapi aku maafkan semua orang. Mudah-mudahan, ya Allah, orang lain pun terdetik hatinya nak maafkan aku juga. Macam tu. Boleh tak? Boleh ke tidak?
InsyaAllah. Kena jujur. Jujur maafkan. Kerana Allah, mudah-mudahan Allah redha kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita nak kembali kepada Allah. Sebab gitulah, nak kena gitulah. Takkan kita nak ajar supaya berdendam lah. Teruskanlah dendam, jangan maafkan. Jangan nak ajar macam tu. Guru ulama guru kata guru ni dia tak ada niat lain dah. Niat dia nak mengajak orang yang menganggap dia sebagai guru. Dia tak ajar-ajar dah. Dia nak ajak orang tu jadi dekat dengan Allah. Tugas guru tugas tu tutup guru kita, tutup guru kita tu bila kita anggap dia guru kita, maka dia tu tugasan dia membimbing, mengajak kita zahir dan batin menjadi orang yang beradab, berakhlak dengan Allah, beradab, berakhlak dengan manusia. Itu tugas dia. Kalau dia sebagai guru mengajak kita supaya meneruskan dengki dan dendam, itu bukan. Itu bukan guru yang sebenar. Kalau guru yang benar, sama akhlaknya, maknanya tugasan dia dan tanggungjawab macam Rasulullah SAW mengajak umatnya supaya menjadi kekasih Allah, bukan mendidik umatnya menjadi seteru Allah. Itulah tugas guru. Ajak orang lain jadi pemaaf, ajak orang lain jadi sangka baik. Macam tu lah. Bukan ajar orang supaya jadi pendengki. Dia buat macam mana dengan awak? Dia buat gini. Kalau macam tu awak balas dah 3 kali ganda. Kalau macam tu awak balas 3 kali ganda lah. Saya sebagai guru awak, saya nak nasihatkan awak, kalau dia dengki awak sekali, awak balas 7 kali. Kalau dia umpat awak sekali, awak umpat dia 2, 3, 4 kali. Macam tu. Kita nak guru yang macam tu ke macam mana? Kita nak guru yang macam mana? Nak guru yang macam tu. Simpanlah dendam sampai mati. Jangan jadi pemaaf. Hiduplah atas dunia ni dengan kesombongan, baru kita beruntung. Macam tu. Na'udzubillahi min zalik. Nabi tak mengajarkan benda-benda macam tu. Sebab tu tutup guru tu, orang-orang alim ulama tu, yang diwarisi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah di antara ilmu dan adab yang diajarkan kepada umat supaya menjadikan umat tadi orang yang semakin dekat dengan Allah, bukan semakin dibenci oleh Allah. Semakin dikasihi Allah dan Rasul, bukan semakin dibenci oleh Allah dan Rasul. Itu tugas dia. Itu tugas dia. Kemudian habis dah tu. Jadi itu tadi rukun taubat secara umum ada 3, tapi kalau ada dosa libat dengan orang, dia tambah rukun lagi lah. Kalau ambil barang orang, kena ganti, kena pulangkan. Kalau benda tu dah tak ada, cakap dengan Pak Cik tu, Pak Cik segera semua dia jual. Tapi saya dah taubat Pak Cik. Pak Cik kata, kalau nak ikutkan Pak Cik punya serap tu sekali jual tu kat 500 tu duit tu. Kau ganti dah 300 dah lah. Tak apa dah lah. Bayarlah 300. Kalau Pak Cik tu kata 500, kena bayarlah 500. Kalau Pak Cik tu kata tak apalah, kalau macam tu kau bayarlah hantu-hantu, kalau ada duit tu kau bayarlah. Ni kau dah taubat ni pun Pak Cik suka dengar dah, alhamdulillah. Pak Cik maafkanlah kau. Kita sedekah rezeki kau dah tu. Lagi untung kita. Nampak tak? Ikutlah orang tu. Kalau dosa dengan sebab meninggalkan kewajipan terhadap Allah, maka tambahan rukunnya apa? Menggantikan semula. Ganti balik. Semayang kita ganti balik. Puasa kita ganti balik.
Zakat kita ganti balik. Zakat, kira-kira zakat ni ada 50,000 lah contohnya. Sejak mula dia layak bayar zakat tu sampai sekarang 50,000. Tapi sekarang dia dah bertaubat atas dosa-dosa dia, maka wajib dia qadakkan balik, gantikan balik zakat dia tadi. Bukan bagi selepuk 50,000. Dia ada duit RM10 ke contohnya, dia bayar, niatkan untuk qadak. Macam tu lah. Kena buat kerjanya tu. Bukan semata-mata menyesal lepas tu kira langsam macam tu, tak jadi. Bukan, kena ganti balik. Kena ganti balik Dan wajib atas tiap mukallaf. 1 jam dah ni. Macam mana ni? Dengan bersegera. Dengan bersegera. Makna taubat ni wajib segera. Kalau kita tangguh-tangguh, jadi dosa. Wajib taubat 1, segera pun buat. Kalau kita tangguhkan, jadi 1 dosa lagi, iaitu dosa melambatkan. Faham tak tu? Dia cas bayar saman lambat lah. Langgar lampu merah dah 1 selan. Patutnya kena bayar hari tu katanya. Kita tangguhkan sampai tahun depan. Cas 1 lagi. Ni saman apa pula ni? Ni sebab lambat datang bayar. Saman lagi 1. Jadi ada 2 saman situ. Satunya dosa saman langgar lampu merah, 1 lagi saman sebab lambat bayar. Yang ni dosa sebab buat maksiat 1 lagi dosa kerana lambat bertaubat. Boleh faham? Jadi ada 2 dosa kita. 1 dosa tu, dosa tak semayang tu. 1 lagi dosa lambat taubat. Jadi ada 2 dosa. Maknanya waktu kita nak bertaubat nanti, waktu nak taubat nanti, kena taubat kepada Allah 2 dosa ni. Menyesal tak semayang tadi 1 lagi menyesal kerana lambat bertaubat. Boleh faham begitu. Nanti dalam kitab Minhajul Abidin tu dia panjang lebar lagi. Dengan bersegera, dan jika dosa kecil sekalipun dosa kecil, kena taubat. Kita dosa kecil, dosa kecil. Dosa kecil ini jadi besar, kata ulama, bila kita meringankan. Dosa kecil berubah jadi besar bila kita meremehkan. Contoh, terpandang-pandang orang-orang perempuan ni dosa kecil je, tak ada masalah. Jadi dosa besar tu. Cakap macam tu jadi dosa besar. Memanglah kalau terpandang aurat umum itu masuk dalam dosa-dosa kecil. Tapi kita ni menganggap benda tu remeh. Dosa kecil je pun. Faham tak tu? Dosa kecil je pun jadi dosa besar tu. Bukan dosa pandang perempuan tadi jadi dosa besar, tak. Perbuatan kita meringankan tadi tu. Maknanya kita macam tak heran dengan dosa kecil. Dosa kecil je pun. Perkataan macam tu hukumnya dosa besar. Mengaji baru tahu. Ya ke? Dosa kecil lah. Rupanya dosa kecil tu boleh jadi asbab besar bila kita remehkan. Maknanya macam kita tak takut azab Allah. Dosa kecil azab tak kalau Allah tak ampunkan? Tetap api neraka juga. Kalau dosa kecil kita tak diampunkan oleh Allah. Ni tiba-tiba dosa kecil je pun. Dosa besar tu cakap macam tu jadi dosa besar. Jadi jangan meremehkan dosa kecil. Jangan. Tetap kena rasa bersalah dengan Allah. Tetap kena rasa bersalah juga dengan Allah walaupun buat dosa kecil. Dan tiada jadi binasa taubatnya dengan kembali mengerjakan dosa. Hanya wajib taubat yang baru pula dia bagi. Demikian dosa itu. Maknanya kalau taubat yang pertama dah cukup syarat dan rukun, kalau taubat di kali yang pertama tadi dah cukup syaratnya, dah cukup rukunnya, dah betul niatnya, dah betul azamnya, tiba-tiba dalam keadaan dia jaga, dia kawal, dia pantau perbuatan dia jaga, dia kawal, dia pantau, bila datang bisikan untuk ulang balik daripada syaitan nafsu, dia lawan, dia perang, dia tak ikutkan. Tiba-tiba dia tak mendapat taufik daripada Allah, maka terjatuh balik dalam dosa itu. Tidak menghapuskan, tidak membatalkan taubat ni yang dulu. Dosa dia dulu tu dah bersih dah.
Boleh faham dah tu? Cuma sekarang ni tanggungjawab dia apa? Bertaubat pula daripada dosa yang baru dia terbuat tadi. Ada pun cerita dosa silam dia tu dah lama dah Allah ampunkan. Bukan dengan maksud bila dia terbuat balik dosa yang sama, kali yang akan datang dia terbuat dosa yang dulu jadi timbul balik, Allah tak jadi maafkan. Tak. Yang dulu settle dah. Nampak tak dah? Itulah bila kita belajar, macam ni. Kalau tak setan tipu kita, dia kata tak ya ke taubat dan kang ulang balik kang. Dah main-main dengan taubat kang. Dah. Kalau betul cara cukup syarat rukun, dia tak masuk dalam kata orang yang bermain-main dengan taubat. Dia tak masuk dalam orang yang bermain-main dengan taubat. Bila taubatnya syarat rukunnya juga, azam juga, dia tak masuk dalam kata orang yang bermain-main dengan taubat. Tak masuk. Dia masuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat dan dia adalah kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu kasih orang yang banyak bertaubat. Bila banyak dosa, banyak tak taubat? Bila banyak dosa, banyak tak kita nak kena taubat? Banyak. Bila banyak buat taubat, masuk tak dalam golongan orang yang banyak bertaubat? Masuk tak? Masuk. Bila masuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat, masuk tak dalam golongan kekasih Allah? Masuk dalam golongan kekasih Allah. Nampak tak hikmah dosa maksiat yang Allah buat tadi? Nampak tak hikmahnya di sebalik dosa dan maksiat yang Allah takdirkan atas diri kita tadi, menjadi asbab kita banyak bertaubat dan kembali kepada Allah, menjadi asbab kita masuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat, dan menjadi asbab kita masuk dalam golongan orang yang dikasihi oleh Allah. Nampak tak? Nampak tak jalan cerita dia? Kita tak faham cerita, sebab tu kita sangka jahat dengan Allah. Kenapa ya Allah kau takdirkan aku buat dosa gini. Kita tak belajar habis, kita tak dalami habis. Kita dengar gitu-gitu je, lepas tu dah sangka jahat dengan Allah. Padahal asbab daripada dosa maksiat yang banyak kau buat tadi, kau dengan terpaksa kau akan kena banyak bertaubat kepada Allah. Sebab taubat tu wajib tadi. Bila buat dosa banyak, makna kau terpaksa banyak taubat. Cukup syarat rukun. Bila kau dah taubat banyak, cukup syarat rukun, kau dah masuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat. Bila kau banyak bertaubat, kau dah masuk dalam golongan yang Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Masuk tak dalam golongan orang yang kekasih Allah, orang yang dikasihi oleh Allah? Masuk. Yang tak masuk banyak buat dosa tapi tak nak bertaubat, ni tak masuk. Yang banyak buat dosa tapi tak nak bertaubat, tak masuk. Tapi kalau dia banyak terjatuh dalam dosa dan dia banyak kembali kepada Allah, cukup syarat rukun, dia masuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat dan mereka adalah di kalangan kekasih Allah. Allah Maha bijak doa tu. Kita yang tak faham, kita tak faham, lalu sangka jahat dengan Allah kita. Allah. Habis dah. Jadi dan tiada jadi binasa taubat yang kembali mengerjakan dosa, hanya wajib taubat yang baru pula bagi demikian dosa itu. Dan mereka yang mati belum taubat daripada dosanya, tiada dijazamkan dengan azabkan dia, kerana harus bahawa Allah Ta'ala mengampuni baginya melainkan dosa kufur. Wallahu a'lam. Orang yang mati tak sempat bertaubat, maknanya harus pada Allah nak mengampunkan dia, tapi harus belum pasti. Makna tidak mustahil orang yang datang dunia buat dosa maksiat kecuali daripada kufur, kecuali mensyirikkan Allah, tak masuk. Syirik Allah tak masuk. Ini dosa lain, berzina, berjudi, selain daripada syirik, dosa-dosa lain yang besar semua dia buat. Yang Allah suruh semayang dia tak semayang, yang Allah wajibkan dia tak buat, yang Allah haram dia buat. Kecuali syirik dia tak buat. Orang yang mati dalam keadaan macam tu tak sempat taubat,
barangkali dia akan diampunkan oleh Allah, kerana harus bagi Allah mengampunkan dosa dia. Sebab tu tadi dia kata tiada dijazamkan. Tiada dijazamkan dengan diazabkan dia. Tak jazam dia tu diazab. Tapi tidak mustahil diazab. Tilik janji Allah. Nampak tak? Tilik kepada janji-janji Allah tu. Bila buat dosa, balasannya azab. Bila buat begini, balasannya azab. Itu tilik kepada janji Allah. Tapi ikut akal, harus Allah ampunkan dia. Masalahnya sekarang, adakah kita yakin yang kita ni terpilih? Masalahnya sekarang, adakah kita ni yakin yang kita ni terpilih sebagai pendosa yang tidak bertaubat? Tiba-tiba kita dipilih oleh Allah untuk diampunkan segala dosa kita dengan kita tak bertaubat. Adakah kita yakin kita terpilih? Siapa yakin dia terpilih? Buat dosa maksiat, tak nak taubat, Allah ampunkan dia dengan percuma. Siapa yakin dia terpilih? Boleh? Boleh jamin? Tak boleh jamin. Oleh yang demikian, jangan bersenang-senang dengan dosa. Kecuali malaikat maut datang malangkang beritahu kita, ataupun malaikat Jibril ke datang beritahu kita, aku Jibril, utusan daripada Allah, nak bagi tahu yang kau ni ahli maksiat yang sangat istimewa, kau diampunkan oleh Allah walaupun kau tak taubat nanti. Untung kita kalau macam tu. Baik tak payah. Baik tak apa? Baik tak payah. Baik kita duk fikir kita ada buat dosa, pasti akan diazab oleh Allah. Itu lebih menyelamatkan kita, daripada terus berseronok-seronok buat dosa maksiat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu wa atam. Tandalah situ. 3 baris je malam ni dah. Jadi tapi 3 baris dalam kitab tu panjang dah huraian dia. Macam itulah. Baik, insya-Allah kita ada buat tahlil ringkas tahlil ringkas insya-Allah untuk cucu atuk kita ni. Atuk kita ni rajin ngaji atuk kita ni. Wan Muhammad Yusuf Syukri Wan Faizan. Kita niatkan, andai kata ya Allah adalah ganjaran pahala majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah kirimkan, Allah sampaikan kepada khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kedua ibu bapa kita yang menjadi asbab kita lahir, dapat iman Islam, dapat kenal Tuhan, dapat mengaji, dapat sujud, asbab ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala kepada kedua ibu bapa kita, dan kepada sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada adik ni arwah ni Wan Muhammad Yusuf Syukri Wan Faizan. Kita niatkan pahala insya-Allah, mudah-mudahan kalau ada ya Allah yang pahala sedikit apapun, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhum almarhumah, dan pahala tahlil kita insya-Allah. Khususan li hadhihi niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, Allahu ghafurur rahim. Qad aflaha man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الحق علينا وعليها نموت عليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. InsyaAllah kita niatkan pahala untuk sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya pada kedua ibu bapa kita semuanya, tak terkecuali semuanya. Kita buat tahlil ini tahlil umum lah untuk kawan-kawan kita semua yang hadir, yang mengikuti pengajian secara online ni pun sama lah, tak terkecuali semua insya-Allah. Dan kepada arwah Wan Muhammad Yusof Syukri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thaw, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lidhawil haquqi alaina wa liman ahabbana wa sana ilaina wa liazwajina wa liauladina wa lijiranina wa littullabina wa liasatidina wa liman ahabbana wa ahsana ilaina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an min at-ta'lil min at-tahlil ila jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi al-marhum Wan Muhammad Yusof Syukri bin Wan Faizan wa furuhi wa ashabihi wa min tasbi ilahi kullihim ajma'in. Thumma khususan thumma ila Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa barakata ma talawnahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi al-marhum Wan Muhammad Yusof Syukri bin Wan Faizan الذين اجتمعنا هنا بسببهم وتل القرآن عليم من أجلهم فإنك أنت أعلم بهم وباسمهم وغني عن عذابهم يا أكرم الأكرمين. أوصل اللهم ثواب ذلك إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وزوجا خير من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنتهم من عذاب النار واجعل لهم ثواب مثل ثواب ذلك في صوافنا ووالدينا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبادك الحجاج والغزاة والزوار المسافرين في البر والبحر من المسلمين. وقنا شر الظالمين وانصرنا يا الله على القوم الكافرين يا مجيب السائلين، واختم لنا يا الله منك بخير يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقضي حاجتنا ودعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ما ينفعنا، ربنا فقه أهلنا وقرباتنا في ديننا وعلى كتب المنثى وذكر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Moga Allah kabul. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih semua sahabat. Selamat rehat. Sama-sama kasih untuk sidang. Terima kasih semuanya. Selamat berehat. Ya Karim, Ya Allah. Jazakallah khairul jaza. Moga kalian dimurahkan rezeki semua insya-Allah. Dipermudahkan urusan kalian yang lagi-lagi akan datang. Diberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Moga Allah jadikan kita hamba yang sabar banyak-banyak. Besok insya-Allah besok kita jumpa lagi. Insya-Allah besok mudah-mudahan panjang umur, besok kita jumpa. Besok kita ada kelas duha besok
Jadi yang nak join kelas secara berkala, pengajian berkitab secara percuma, boleh DM lah, boleh DM nanti kita masukkan dalam grup. Boleh duduk dalam grup, nanti boleh lebih mudah lah nak tahu jadual kelas pengajian bila kita apa. Kita kongsi-kongsi muzakarah, bukan saya mengajar, tak, kita muzakarah insya-Allah. Jemput-jemput kita bersahabat, berkawan, berkenalan kerana Allah, mudah-mudahan jadi asbab kita makin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan jom kita nak pergi minum. Siapa nak teman, jom. Siapa nak sembang-sembang boleh, sembang-sembang santai-santai sekejap insya-Allah. Allah. Pakcik baru balik Ya. Berapa hari balik? Hari Ahad sampai. Hari Ahad. Pakcik mana, Sarawak Miri. Kampung apa? Miri. Miri kat mana? Ni dalam ni ada kawan kita daripada Sarawak ni ada. Jazakumullah khairah. Apa ni? Kek kopi Sarawak. Masya-Allah, masih tak minum dah? Dah, tadi kita lepas 2 kali tahlil ni. Ya, masya-Allah. Jumpa lagi Haji. Ustaz, cara yang sebenar bertaubat adakah dengan betul-betulkan niat tadi tu? Tak, solat sunat taubat tu sunat. Solat sunat taubat tu sunat. Yang tadi tu, yang 3 rukun yang kita sebut tadi, itu yang wajibnya. Sembahyang sunat tu kalau tak buat pun tak ada masalah. Sembahyang sunat taubat kalau tak buat tak ada masalah. Yang wajibnya bertaubat tadi. Bila dalam hati kita ada 3 rukun tadi dan kita buat benda-benda yang tadi tu, kalau kita ada hubung kait dengan orang minta maaf dan sebagainya, itu dah dipanggil taubat dah. Walaupun kita tak mendirikan sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat ni dilakukan selepas daripada kita sempurna bertaubat. Selepas daripada kita sempurna bertaubat, baru buat sembahyang sunat taubat, itu yang sepatutnya. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin diajar macam tu. Lepas sempurna kita bertaubat cukup dengan syarat rukun, baru sembahyang sunat taubat. Bukan semata-mata dengan sunat taubat tu dosa-dosa kita Allah ampunkan, bukan. Jangan keliru. Jangan keliru. Kena ada rukun ni tadi tu, penyesalan, ikhlas dan sebagainya. Lepas daripada tu barulah sembahyang sunat taubat kalau nak buat. Bukan dengan sembahyang sunat taubat tu Allah akan ampunkan dosa kita. Ampunkan dosa-dosa besar kita, tak. Insya-Allah. Tak apalah, belajar sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Allahumma barik lana fi ma razaqtana min adzaban nar. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama insya-Allah. Ikut kelas. Pakat ngaji. Ngaji insya-Allah. Kau minum kopi O ni sambil. Siapa yang nak keluar boleh, tak ada masalah. Nak stay dalam sembang-sembang pun tak ada masalah. Sembang. Mana? Uish, masya-Allah. Eratkan silaturahim. Nasi apa ni? Minyak. Nasi minyak? Oh, ni nasi minyak. Bang. Belasah lah, apa lagi? Belasah nasi minyak. Tunggu orang kahwin lambat lagi. Amin ya Allah. Sama-sama doa insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Simpan lauk tengah malam kita. Asal dah beli lauk? Abang Man dah beli lauk ke? Kedai tadi. Oh. Dia kata jangan kebanyak tu. Hafiz. Masih Hafiz. Hafiz doa si Hafiz. Lama tak mancing Hafiz. Lama tak jumpa Hafiz lah. Rindu lah nak mancing sama. Tak dapat ikan tak apa kalau ikut Hafiz. Saya tak dapat ikan tak apa, Hafiz dapat ikan. Nanti ikan tu Hafiz bagi saya. Jemput makan sahabat saya nak makan, saya belum makan lagi. Nak makan. Kawan-kawan nak tengok asyik-asyik menarik
ikan strike besar kasur-kasur ni, kawan saya ni Hafiz ni, kawan saya ni, sahabat saya ni, boleh follow TikTok dia, boleh support dia punya YouTube dia. Kalian kena support saya punya YouTube saya punya channel YouTube tu lama dah tak busik dah. Tak ada konten dah dalam tu, mancing dah lama tak pergi. Ya bang? Oh ya, ini insyaAllah. Oh, makan kaki tangan sedap bang. Tak apa. Tak apa bang. Tak apa, apa ada masalah. Pakai tangan tu baru boleh pegang ayam tu kuat-kuat. Abang Mat baru boleh pegang ayam tu betul-betul. Ha? Rumah siapa? Haji tu kata. Oh, tadi yang Sarawak tu. Bukan. Haji mana? Mana? Ini ya. Kek. Tak ni. Kuih ni, nasi ni. Nasi Haji. Oh, ni tadi yang tahlil cucu dia tadi Cucu dia meninggal umur berapa? 20 lebih Oh, kemalangan ke apa? Mana? Innalillahi. Dekat mana? Oh, Perak. Yang baru ni kemalangan dekat mana? Ranobat tu kata Cina Apa? Baru ni ada accident dekat Ranobat ni. Ranobat Tanjung Dara. Oh, tak pasal pula. Cina. Kata budak Cina. Dia terbabas, kepala dia terlentak dekat ni, longkang ni. Allah. Tadi. Tengok gambar tu dah macam tu, helmet dia dah cabut macam muka dia dekat longkang. Tak. Tadi Dekat tu. dia dekat highway. Nauzubillah. Tadi kat highway. Highway saya dia sebab 4. Abang lebih sebab 4 jemput makan. Insya-Allah. Wiz ni misal sampai dekat 2 jam ni sampai Shah Alam. Tak tahu yang dia suruh masuk ikut sebab 4 masuk ke Lubuk Cina juga dah. Oh, nak balik sini? Nak pergi Shah Alam lah ni. Oh, nak pergi. Okey. Jadi kita pun Abang pun jalan terus. Teruslah pergi highway lah. Terus pergi highway. Highway. Kita teruk. Lagi. Balik gitu. Masya-Allah. Untuk makan ni. Makan apa? Makan nasi minyak. Sini tak kahwin pun, tak ada majlis kahwin pun makan nasi minyak juga dia orang ni. Masya-Allah. Untuk makan ni saya wakilkan lah. Saya wakil dan niatkan untuk ke kawan semua makan. Online. Ha? Online. Makan online. Ya Karim. Abang Udin. Siapa lagi ni kawan-kawan kita ni? Makcik Ros. Nur Cahaya mu ni Makcik Ros. Oh, okey, betul Makcik Ros. Doakan saya Makcik Ros. Doakan. Ni dah super. Dah super siapa? Super ke siapa? Siapa SUP. Malam. Saya ni makan saya tak tentu. Tak ada jadual makan saya. Kadang sehari tak makan nasi 2 hari. Kuliah ada jadual. Saya makan saya tak ada time. Badminton dia ada jadual. Kenapa makan? Apa bang? Badminton ada jadual. Badminton ada jual. Makan dia tak ada jadual. Untuk makan Tapi kalau kalian nak berehat silakan. InsyaAllah lewat dah ni. Boleh nak sembang-sembang, nak kenal-kenal. Apa dia masalah. Kita sama je. Lain dengan tuk guru tu. Kita kawan dia tadi lain lah ni. Kita dah jadi geng lah, tak ada masalah. Abang mana? Dah masak ayam sambal ni. Ayam sambal? Mana? Tu tadi dah beli lauk ayam sambal? Masuk BTS, besok boleh makan. Kemuning hitam. Terima kasih kawan-kawan yang baru masuk, yang baru kenal, yang baru jumpa, yang follow saya, terima kasih banyak. Semoga ada manfaat. Semoga jadi asbab Buat sabun nama Man. manfaat, insya-Allah. Sabun tak buat apa sabun. Ha? Sabun dah buat. Ada? Pak Aman dan bonet ni dia macam ni. Kedai apa orang panggil? Pun ada, dia ada. Kedai jual barang ni apa? Orang panggil? Dah lucid. Kan? Semua dadah yang boleh jual tu. Dah boleh. Hardware. Hardware. Hardware bergerak. Tak boleh berat.
Boleh Muhammad. Abang Man tak jadi driver. Makan ni. Dia di-driverkan. Sekarang saya ada driver baru tau. Nah, Abang Man dia di-driverkan. Tok sidang. Dia letak jawatan tau. Pakcik. Main makan. Yang cuma makan ni. Cik Bila ni. Ni abang yang kacak handsome ni. Ini pengurusi surau ni. Tu. Pengurusi surau Abang Man. Itu pengurusi sana. Ini JK tukang masak ni. Abang ni pandai buat nasi Arab ni. Buat makan Pakcik duduk pakcik. Makan ni. Sedap ada. Ini saya itu sudah. Apa tu? Syahwan jazakumullah bima. Terima kasih pakcik main makan cik. Nasi sedap ni. Makan ubat doang okey. Jemput makan. Siapa yang belum makan, saya minta maaf Saya bukan nak tunjuk saya makan ni, nak sembang dengan kalian. Apa tu? Thomas. Apa tu? Nasi lah, makan nasi Thomas. Thomas dah makan. Makan nasi minyak Thomas malam ni. Orang dah tidur lah, saya nak makan. Hanif Osman, benar-benar. Lambat habisnya cik banyak Berkah. Nasi kosong ni. Nasi kosong ni pun sedap. Kuah ada ayam ni kering. Makcik masak makcik Orang mana tak? Besok ada kelas ni, besok 9.30 kitab Tauhid Misbah Munir. Siapa yang boleh join. Jangan risau, kita kelas tak ada bayaran. Percuma je. Ngaji selagi larat. Percuma je. Tapi kena ada kitab lah. Banyak. Tak apa ni, beres ni. InsyaAllah. Kalau kat sama tu hari Isnin tu hari Jumaat tu. Bang, Abang Kamarul ada balik? Ada lah. Ada, nampak. Nama saya tak ada nasi minyak lah. Ada. Paling Saya keren ada lah. ayam masak merah. Aku paling keren lagi. Sebenarnya ada. No. Ini dengan ayam nasi masak merah. Nasi minyak tak ada. Nasi atau nasi lemak, nasi lemak, nasi ayam. Ayam pun jarang. Biasanya Jumaat lah nasi ayam. Ayam dengan aiskrim. Mas Zahri. Tadi tak ada lah. Tak ada wasak-wasak. Sibuk lah. Ada hal nanti. Abang nanti abang bagi nombor dia. Dari Zahri. Ustaz, slot untuk kuliah maghrib ada kosong tak? Dekat mana tu Hanif? Dekat mana? Slot dekat mana tu? Kuliah maghrib dekat mana? Minggu ada 7 hari je. Kalau ada 8 hari, hari yang ke-8 tu nak duduk. Bukit. Orang beli lah. Saya tu boleh bayar. Oh, Bukit Duyung.
Oh, Luar pun kena letak lah. no. Bukit Duyung. Okey. Setakat ni tak ada lagi ni. Setakat ni tak ada lagi. Lepas maghrib tak ada lagi setakat ni. Setakat ni lepas maghrib dengan lepas isyak ada kelas. Lepas maghrib lepas isyak memang ada kelas. Setakat ni tak ada lagi kosong. Kalau ada insya-Allah apa salahnya insya-Allah. Tapi tak ada kosong. Kecuali minggu ke-6. Kecuali minggu ke-6, kalau ada minggu ke-6 dia kosong. Saya cakap tadi, kalau seminggu tu ada 8 hari. Hari yang ke-8 tu ada kosong. Lepas pagi sampai malam. Dia bikin macam dia Tak maaf ni, gua-gua ni. ada juga. Oh, belah-belah sana lagi ada ramai. Saya tak pandai ni, saya sembang itu-itu je, saya sembang itu-itu. Saya tak pandai ngajar tauhid, sikit-sikit boleh lah, sikit-sikit gitu lah. Tak pandai. Ambil, kalau ada. Nasi. Ada orang sebelah abang tu. Bilik main Bilik mayat. Jauh lagi bang. Bilik nazar. bukan bilik nazar. Bilik mandi. Bilik mandi. Ada kelabu ya, Abang Mat. Tapi Belah-belah sana ada kot. Belah-belah anu Duyung ada tok-tok guru, ustaz-ustaz pandai ngajar tauhid. baik, meja mesin ah. Berapa boleh? Oh, orang hijau ah. Berapa? Nanti yang biru apa? Tak nak tadi. Belah Duyung. Lavender. Dengan bahasa apa? Nampak tu. Dah tak ada stok kalau lain. Yang lain dah habis. Betul setakat ni tak ada ni. Minta maaf. Setakat ni tak ada. Hijau sedap tadi dia cair. Setakat ni tak ada lagi kosong. Maman bagi nombor kau Maman. Apa? Kelabu okey ke Maman? Kelabu bukan kelabu apa? Kelabu kuning ni pun okey. Tu apa tu? View. Boleh. Saya suruh ambil yang apa? View ada. Dia dua. Thomas. Dah makan belum? Zul, Liana, siapa lagi ni kawan-kawan kita ni? Allahu Akbar. Tak apalah sahabat kita end live lah. Kan kalian duduk dalam ni tak ada apa manfaatnya. Baik kalian berehat. Malam dah. Selamat rehat dan rahmat dan redha Allah semua. Selamat rehat dan rahmat dan redha Allah semua insya-Allah. Oh, dah nak tidur. Okey, baik-baik. Baik boleh. Pada pakaian semua. Oh, Tuan Guru Abdul Rahman ada dah tu. Masya-Allah. Macam nak masuk untuk jemaah surau. Itulah tu tak ada. Tak ada. Kalau ada insya-Allah tak ada. Afwan, minta maaf banyak. Bukan tak sudi, tak ada masa. InsyaAllah dipermudahkan sahabat. Semoga Allah mudahkan usaha cari guru yang betul-betul. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Allah sampaikan guru yang betul-betul. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama-sama doa berdoa. Okey, jumpa lagi Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok pagi insya-Allah 9:30.